Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 48. Wa an Abi Sulaiman Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu qala laqad inqata'at fi yadi yawma mu'tah 9 asyafin fama baqiya fi yadi illa safihatun yamaniyah. Rawahul Bukhari. Dari Abi Sulaiman Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, katanya, sesungguhnya telah patah pedang-pedang yang ada di tanganku pada hari peperangan Mu'tah, sebanyak 9 bilah pedang, sehingga tidak ada pada aku malaikan pedang Yamaniyah, pedang yang dibuat dari negeri Yaman. Hadis riwayat Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Hadis ini menceritakan kelebihan dan kepahlawanan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang diberi gelaran oleh Nabi SAW dengan Sayfullahi wa Sayfu Rasulih, pedang Allah dan pedang Rasulnya. Bukan sebarangan gelaran, kerana ada kisahnya, iaitulah dalam peristiwa Mu'tah yang sangat dibanggakan oleh umat Islam dan menjadi kebanggaan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Menceritakan, iaitulah peperangan yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan oleh Nabi secara mukjizat. Mu'tah yang letaknya ribuan batu daripada Madinah, tetapi Nabi SAW dinampakkan oleh Allah Ta'ala menceritakan kepada sahabatnya apa yang berlaku di Mu'tah. Peristiwa Mu'tah berlaku setelah utusan Nabi SAW Al-Harith bin Umair radhiyallahu anhu yang dihantar membawa surat kepada Raja Busra di Syam, seorang raja Arab yang menganut Kristian di bawah kerajaan Rom. Dihantar surat mengajak dia masuk Islam ataupun berdamai dengan Islam. Surat itu dibawa oleh sahabat yang ditugaskan Al-Harith bin Umair radhiyallahu anhu. Tiba-tiba setelah surat itu dibaca, Al-Harith dibunuh. Dibunuhnya utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana membunuh utusan dalam istilah hari ini membunuh duta, membunuh diplomat, membunuh orang yang dihantarkan oleh negara asing. Ini tidak boleh. Bukan sahaja sekarang, termasuk zaman dulu pun tak boleh. Zaman sebelum Islam. Dan ini diakui oleh Islam. Islam mengakui apa yang baik. Utusan yang datang daripada negara asing, sama ada yang tetap seperti duta dan pegawai-pegawainya, termasuklah utusan sementara membawa surat, membawa mesej daripada negara dia. Walaupun kita berperang dengan negara itu, tak boleh ambil kesempatan tangkap utusan, bunuh. Ini salah. Ada pun yang berlaku pada hari ini, pergi bom, kedutaan bom, itu tak erti bahasa. Itu orang tak mengaji agama. Dia berjihad tapi tak mengaji hukum jihad. Macam orang pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah, orang suruh meletak batu besar keding, dia letak batu besar lengang. Bahampali orang pula. Boleh dosa, boleh bala, bukannya boleh pahala. Ini dia kena faham. Jadi apabila utusan Nabi SAW Al-Harith bin Umair telah dibunuh, maka Nabi SAW menghantar bala tentera yang jumlahnya 3,000 anggota untuk memerangi Busra, bagi menghukum kerana dia membunuh utusan Nabi SAW. Tiba-tiba Busra telah meminta bantuan daripada Raja Rom, Raja Bizantin. Dia duduk di bawah jajahan takluk Bizantin. Maka dihantar bantuan tentera sehingga jumlahnya dicampur dengan kabilah-kabilah Arab Kristian. Ada Arab Kristian
Campur sama sekali dengan tentera Rom, jumlahnya 150,000. Bagaimana 3,000 tentera nak lawan 130,000? Kelah seorang lawan berapa orang? Seorang tentera berlawan berapa puluh orang? 3,000 lawan 150,000. Itu kedudukan tenteranya. Apabila jumlah yang ramai dan Nabi telah menugaskan 3 orang penglima. Yang pertama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, anak angkat Nabi. Nabi kata Zaid jadi ketua. Kalau mati Zaid, anak angkat dia Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, iaitulah sepupu dia Ja'far bin Abi Talib. Kalau mati Ja'far ni abang Sayyidina Ali. Kalau mati Ja'far, Abdullah bin Rawahah. 3 orang penglima untuk mengetuai tentera yang jumlahnya 300. Abdullah bin Rawahah ialah seorang sahabat dari kalangan Ansar daripada Madinah. Bila mereka berdepan dengan jumlah tentera yang terlalu ramai, lalu mereka bermesyuarat. Bagaimana nak buat? Setelah bermesyuarat, ada cadangan supaya berkhemah dulu, jangan lawan lagi. Hantar utusan kepada Nabi SAW supaya Nabi SAW menghantar bala tentera tambahan untuk nak lawan jumlah musuh yang besar ini. Tetapi Allah bin Rawahah berkata, tidakkah kita datang ke sini untuk memilih syahid? Memilih mati syahid? Apa takut, kata dia. Walaupun kita 300, kita pilih untuk mati. Bukan kita mari di sini untuk mencari kelebihan syahid. Lalu semua naik semangat belaka. Maka berlakulah pertempuran yang tidak seimbang. Mula-mula Zaid bin Harithah mati Zaid, dan Nabi menceritakan kepada sahabatnya apa yang berlaku. Dalam keadaan Nabi sendiri menangis, sedih menangis. Zaid sudah mati, kata Nabi. Sekarang tampil Ja'far bin Abi Talib. Lalu Ja'far mengambil bendera untuk memimpin tentera. Sekarang tangan Ja'far sebelah kanan putus. Lalu Ja'far pegang tangan kiri pula, pegang bendera, putus tangan kiri. Lalu Ja'far memegang dengan kedua lengannya yang masih ada, dan Ja'far juga syahid. Kemudian Abdullah bin Rawahah mengambil alih. Abdullah bin Rawahah juga syahid. Lalu Rasulullah kata, muncul saifun min suyufillah, pedang daripada pedang-pedang Allah, iaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengambil alih. Dan beliau kata, lantik siapa jadi ketua? Lalu orang ramai kata, Mung lah jadi ketua. Mung tak ada orang, Mung jadi ketua. Lalu Khalid tampil ke hadapan, menunjukkan kepahlawanannya, padahal dia baru saja masuk Islam. Baru masuk Islam Khalid bin Walid ni, menunjukkan kepahlawanannya, dan beliau telah mengatur strategi perang yang luar biasa. Ada pasukan hadapan, pasukan tengah, sayap kanan, sayap kiri, dan pasukan kaki di belakangnya. Dan beliau mengarahkan supaya bergilir-gilir. Yang belakang pergi ke depan, depan mari ke belakang. Setelah berperang, hak depan pelak, belakang pelak, depan undur. Yang kiri pergi kanan, kanan pergi kiri. Berpusing-pusing. Satu taktik yang tidak dipahami oleh Rom. Satu cara yang luar biasa, di mana apabila kuda-kuda ini bergilir-gilir menyebabkan debu naik ke langit. Debu naik ke langit. Jumlahnya 3,000 saja. Rom menganggap sudah tentu mari bantuan. Bantuan sudah sampai daripada Madinah. Dia tak nampak debu, dia tak nampak orang tula je. Padahal orang tula je.
di mana Khalid dalam keadaan menyusun tentera sehingga 9, dia sebut di sini 9 pedang dia patah, tinggal 1 pedang saja, pedang daripada Yaman yang agak tahan berpedang-pedang yang lain, menunjukkan bagaimana kepahlawanan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam mempertahankan Islam ini. Bila tentera Rom melihat keadaan yang tak berhenti-henti macam gelombang, padahal orang tula saja, lalu Rom berundur. Lalu Khalid mengarahkan tentera Islam berundur dan berkhemah dan bergilir naik kuda, bergilir supaya musuh tidak nampak mereka jumlahnya sedikit, sehingga tentera Rom pulang melarikan diri, dan Khalid membawa tentera Islam balik ke Madinah dengan selamat. Bila mereka sampai di Madinah, mereka telah dimarah oleh orang-orang Madinah, dimaki kerana mengapa balik. Lalu Nabi kata mereka tidak balik dan mereka tidak berundur. Mereka berundur kerana untuk mengambil langkah yang berikutnya. Langkah yang berikut iaitu untuk lawan lagi. Bukan kita nak lawan kali ini, nak lawan pula. Dan memang Allah Ta'ala telah mentakdirkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah penglima Islam yang banyak terlibat di dalam menjatuhkan 2 kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Termasuk Rom jatuh zaman Sayyidina Umar, walaupun Khalid dipecat oleh Sayyidina Umar kerana Sayyidina Umar tidak puas hati dengan perangainya di masa peperangan dengan orang murtad. Dalam perangan Sayyidina Umar pecat, Khalid suruh Abu Bakar pecat, Abu Bakar tak pecat. Bila Abu Bakar mati, Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar pecat Khalid. Walaupun Khalid dipecat, bila orang tanya apa perasaan dia, Khalid mengatakan, aku berjuang bukan kerana Sayyidina Umar, aku berjuang kerana Allah, bukan kerana Sayyidina Umar. Walaupun aku diturunkan pangkat, menunjukkan keikhlasannya yang sangat tinggi. Tinggi ikhlasnya. Dan Khalid ini mati sakit, tidak mati di medan perang. Dan ketika nak mati dia menangis, dia sedih. Orang tanya, mengapa mu menangis wahai Khalid? Tidakkah kamu berperang sejak zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar? Mengapa menangis? Khalid berkata, aku menangis walaupun tubuh aku ni penuh dengan parut luka di medan perang. Sejak zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, aku bercita-cita untuk mati di medan perang, tapi aku mati di atas hamparan, hina macam mati kambing, kata Khalid. Macam mati unta saja, bukan mati seorang pahlawan, mati di medan perang. Ini kelebihan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sehingga Imam Nawawi menyebut di dalam kitabnya Riyadhus Salihin, dan kuburnya ada di Dimashq di Syria. Hadis yang 49, an Amr bin al-As radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama wajtahada fa akhta falahu ajrun wahid, muttafaqun alaih. Dan dari Amr bin al-As radhiyallahu anhu bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang pemerintah, sama ada hakim ataupun pemimpin ataupun orang alim, menghukum dan dia berijtihad, maka betul ijtihadnya, maka baginya 2 pahala. Bila dia menghukum ataupun mengeluarkan hukuman, dia berijtihad lalu salah ijtihadnya, maka baginya 1 pahala. Yang betul 2 pahala, yang salah 1 pahala. Dua-dua boleh pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa dia ijtihad? Ijtihad ialah mengkaji dengan bersungguh bagi menyatakan hukum dalam perkara yang tidak ada nas daripada Quran, yang tak ada nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya ada di dalam nah yang umum sahaja.
ataupun bersungguh di dalam memahami mana-mana nas yang tidak jelas, nah yang tidak nyata, nahnya ada tapi tidak jelas. Umpamanya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah. Surah Fatihah adalah rukun semayang. Adakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dalam Fatihah? Kalau tak baca dia tak sah Fatihah. Ini kata mazhab Syafi'i. Ataupun dia baca sunat saja, bukan daripada surah. Kalau baca sunat, kalau tak baca pun sah juga. Macam mana? Mazhab Syafi'i kata tak sah kalau tak baca bismillah. Mazhab lain kata sah kalau tak baca bismillah. Ataupun berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, aw lamastumun nisa, ataupun lamastumun nisa, sentuh menyentuh dengan perempuan, maka batallah air sembahyang. Ada ulama mengatakan sentuh kulit dengan kulit batal sembahyang, iaitulah mazhab Syafi'i. Ada ulama mengatakan makna sentuh bersetubuh baru batal sembahyang. Ada ulama mengatakan sentuh dengan hawa nafsu baru batal sembahyang. Ini khilaf ulama dalam nah yang tidak jelas. Mana betul kita tak tahu. Timbulnya perkara ini di antaranya ialah kerana ayatnya umum dan banyak hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengannya. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada hadis Nabi baca perlahan, lepas tu baca Fatihah kuat, menunjukkan bismillah ini bukan daripada Fatihah. Sebab tu Nabi baca perlahan. Sampai ini kata tak daripada Fatihah, kalau tak baca tidak sah. Aula mastumun nisa, ada hadis mengatakan Nabi mencium isteri dia, lepas tu Nabi pergi sembahyang dengan tidak mengambil wuduk. Ada hadis mengatakan Nabi sembahyang tahajud, Nabi sujud lama sehingga Aisyah takut Nabi wafat masa sujud. Aisyah pun pegang kaki Nabi, lalu Nabi meneguhkan sembahyangnya, menandakan bahawa lamastumun nisa adalah bersetubuh, bukannya sentuh kulit dengan kulit. Syafi'i kata dok, sentuh kulit dengan kulit. Macam mana? Ini timbul masalah khilaf di kalangan para ulama. Dan ada juga kerana sahabat-sahabatnya berhijrah. Mu'ad bin Jabal ditugaskan ke Yaman, Abdullah bin Abbas ditugaskan di Taif dalam beberapa masa, Abdullah bin Mas'ud pergi pula ke buat tempat. Ada yang pergi ke Mekah beberapa bulan, setahun 2 tahun pun ada. Pada masa Nabi memberi sesuatu kenyataan di Madinah, dia tak ada, maka dia memberi pandangan pada masa dia duduk di tempat dan dia tak tahu Nabi tak memberi hukum dalam masalah ini. Biasanya ijtihad dalam masalah cabang, bukan masalah asas. Masalah asas ini tidak ada khilaf. Sembahyang 5 waktu itu tak ada khilaf kalangan ulama. Sembahyang 5 waktu, rakaat-rakaat sembahyang, ini tidak ada khilaf. Tak ada khilaf kalangan ulama. Haramnya arak, haramnya riba, haramnya judi, ini tak ada khilaf kalangan ulama. Hukum qisas, hukum hudud, ini tak ada khilaf. Ini ada nah dalam Quran. Perkara yang ada nah dalam Quran tak boleh ijtihad. Tak ada mazhab ini yang ada nah dalam Quran. Sembelihan ahli kitab, sembelihan orang Yahudi, orang Kristian boleh makan, ini ada nah dalam Quran. Ini tak ada khilaf, semua mazhab kena terima. Ini kita kena faham. Dalam perkara yang tak jelas menyebabkan ulama-ulama berijtihad. Dia kaji macam mana hukum yang sebenar. Bila kaji, ada yang pendapat begini, pendapat begini. Yang betul 2 pahala, yang salah 1 pahala. Nak berijtihad ni bukan sebarangan. Pakar-pakar tidak boleh. Orang yang ahli untuk berijtihad mesti seorang yang alim. Alim apa? Alim bab tajwid, tak boleh. Dia kena alim tentang ilmu Quran, alim ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alim ilmu bahasa Arab,
bahasa Quran dan bahasa hadis Nabi SAW. Alim berkenaan dengan usul fiqh, di antara maqasid syariah, tujuan hukum syarak, dan alim berkenaan dengan siasah syariah. Siasah syariah ada sebab-sebab yang tentu dengan hukum syarak. Dia kena alim tentang siasah syariah, usul fiqh, maqasid syariah, ilmu Quran, ilmu hadis Nabi, dan ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab, ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu balaghah. Dia kena alim. Balaghah ni ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu untuk memahami bahasa Al-Quranul Karim. Boleh baca kitab Ja'wi itu tergebuah nak ijtihad, tak boleh. Boleh belajar kitab Arab, boleh bacalah terjemahan dia, boleh, tak boleh. Mesti kena tahu usul fiqh, maqasid syariah, kena tahu siasah syariah, kita kena tahu. Kalau tak tahu ini jadi celaru. Contohnya, kerana tak tahu tentang siasah syariah. Contohnya, benda sunat bukan benda wajib, benda sunat je. Hari Jumaat, bang. Bang tu sunat. Kalau dah bang pakai sembahyang jemaah khutbah, sembahyang lalu besar. Tapi ada bang sekali, ada bang dua kali sebagai contoh. Bang sekali di zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, bang sekali. Zaman Sayyidina Uthman suruh bang dua kali. Pasal apa pula Sayyidina Uthman suruh bang dua kali? Abu Bakar suruh sekali, Umar suruh sekali, Sayyidina Umar suruh, Uthman suruh dua kali. Pasal apa suruh dua kali? Ini berkait dengan siasah syariah. Siasah syariah. Puncanya zaman Nabi, orang kuat berpegang dengan Islam, awal pergi masjid. Zaman Sayyidina Umar, orang kuat pegang dengan Islam, ramai pergi masjid, awal pergi masjid. Zaman Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar, awal orang pergi masjid awal. Zaman Sayyidina Uthman, bang kali yang pertama duduk di pasar lagi. Duduk pasar lagi bang yang pertama tu, sehingga masjid renggih, orang tak ramai. Bang kali yang pertama. Lalu Sayyidina Uthman suruh bang dua kali. Bang kali yang pertama menunjukkan waktu sudah masuk, kena tinggal dah, niaga-niaga tinggal. Maka bang kali yang kedua menandakan khatib nak baca khutbah. Bang kali yang kedua khatib baca khutbah. Ini Sayyidina Uthman. Ini termasuk siasah syariah. Oh, tak ada zaman Nabi, betul, tak ada zaman Nabi, betul. Tapi ada siasah syariah berkait dengan usul fiqh. Dan Nabi bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kamu kena ikut ajaran aku dan ajaran khulafa' rasyidin selepas aku. Sayyidina Uthman khulafa' rasyidin tak? Khulafa' rasyidin. Bukan sebarangan Sayyidina Uthman khulafa' rasyidin. Nak kata Sayyidina Umar buat bid'ah. Bid'ah Sayyidina Uthman ni bang dua kali. Siapa dia kita? Kita siapa dia? Di sinilah maka Mekah bang dua kali, Madinah bang dua kali, Masjid Azhar bang dua kali. Ini dia. Timbulnya sekali ini kerana tak mengadi usul fiqh, tak mengadi siasah syariah. Contohnya dalam perkara barang hilang, binatang hilang, barang tak jadi masalah. Kalau ada barang berharga hilang, barang tu taruh tahan lama, iklan dalam masa setahun, tak ada orang temu, maka kita boleh guna barang tu untuk kita pun boleh, nak buat kebajikan pun boleh, tidak jadi salah, halal. Kalau barang tu jenis tak tahan lama macam ikan, takkan nak taruh setahun ikan. Daging nak taruh setahun. Tak ada orang takut buruk, kita guna. Tuang dia mari ganti. Tuang dia kata halal. Itu dia. Kalau jumpa barang hilang, buah duku, nak taruh setahun buah duku, tak boleh. Duku serajuk, tak tahu siapa dia tuang. Maka boleh ambil orang yang bertemu tu. Amanah, sebagai satu amanah. Jangan barang tu bazir. Bila barang hilang, Nabi SAW bersabda, kalau sekiranya kamu bertemu kambing yang hilang, Nabi kata,
Kamu ambil kambing tu, ambil kambing, kalau payah nak cara sangat, sembelih kambing tu, Nabi kata. Makan. Tuang dia tak ada. Tuang dia mari gatilah. Gatilah. Kalau jumpa unta hilang, Nabi kata, jangan ambil, lepas. Unta ni binatang besar. Unta dia boleh bawa diri, kambing binatang lemah. Unta serigala takut. Anjing pun takut nak ikat. Zaman Sayyidina Osman kata kalau temu unta hilang pun ambil lah. Sayyidina Osman kata, sembelih. Pasal apa pula? Tidakkah ini bercanggah dengan hadis Nabi SAW? Tidak bercanggah. Zaman Sayyidina Osman, untanya kebah dia orang. Lama tengok unta ikat sembelih. Pada jatuh pada tangan orang yang tidak amanah, maka ambil. Ini tak bercanggah dengan hadis. Nabi kata, man ahya ardan mitatan fahiyalah. Sesiapa yang menghidup tanah yang mati jadi milik dia. Barang siapa yang meneraka tanah yang mati, tanah yang nyata tak ada milik orang. Tanah tu tak ada milik orang. Maka dia teraka tanah tu. Dia buat rumah. Dia bertanang. Maka automatik jadi milik dia. Kerajaan sah jadi milik dia. Itu hadis Nabi. Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi mengatakan, tanah yang diteraka tak boleh jadi milik malaikat dengan izin kerajaan. Kerajaan izin baru dia jadi milik. Kalau kerajaan tak izin, tak jadi milik. Tidakkah Abu Hanifah bercanggah dengan hadis? Tidak bercanggah. Kerana sebab yang berubah. Sebab yang berubah. Imam Syafi'i dia duduk di Hijaz. Duduk di Mekah. Duduk di Madinah. Pergi Mesir sekejap. Lalu di Iraq. Maka Imam Syafi'i memberi fatwa berdasarkan kepada Mekah dan Madinah. Penduduk dia tak ramai. Tanah dia luas. Tanah padang pasir. Berbatu. Kerah. Air payah. Tak ada orang nak buka tanah malah. Maka bebas buka tanah. Abu Hanifah duduk di Iraq. Di lembah Furat dan Dijlah. Tanahnya subur. Penduduknya berjuta-juta. Kalau bebas jadi kelahi, dia berebut tanah. Maka berlaku sewenang-wenang. Abu Bakar memberi fatwa berdasarkan sebab. Sebab yang berbeza dan berubah. Ini dia ijtihad. Ijtihad ni bukan pakai ikut suka. Setelah kita baca kitab fiqh, kita kena tahu sejarah dia. Pengarang ulama yang karang kitab fiqh tu bagaimana? Kena tahu. Contohnya, Imam Nawawi dalam fatwa dia mengatakan kalau kita tembak binatang buruan, dengan tembak binatang tu mati tak dah sembelih, Imam Nawawi kata boleh makan. Halal, ini adalah perburuan. Baca kitab fiqh lain mazhab Syafi'i pula, kalau tembak mapuh dak sembelih dak dia makan, nak pakai hak mana? Sudah. Hak ni Syafi'i juga berlawan. Nak pakai hak mana? Ini dia. Kena baca. Imam Nawawi duduk di Dimashq. Duduk di Syria, di Damsyik. Tempat yang sudah ada tamadun. Orang pakai belerang nak menembak. Pelurunya besi. Boleh tembak, temu. Hak mengarang kitab ni pula duduk negeri yang tak ada tamadun. Ada benda juga, peluru pakai tanah liat. Tembak kena, tak luka, mapuh begitu binatangnya. Ini keadaan yang berbeza, kita kena faham. Ulama yang mengarang kitab ni. Bila baca kitab ni kena faham sejarah kitab ni tahun berapa, kitab ni tahun berapa. Ini kita kena faham. Ini ijtihad. Ijtihad ni bukan sewenang-wenang. Sayyidina Abu Bakar, bila Abu Bakar jadi khalifah, mari apa-apa masalah, Bakar tanya, ada ayat Quran hukum dalam masalah ini? Aku dah ingat, kata Abu Bakar, aku tak apa ayat. Lalu orang yang hafal Quran bangun, wahai Amirul Mukminin Khalifah, ini ada firman Allah Ta'ala. Kalau tak ada dalam Quran, ada dah hadis Nabi. Maka bangun orang ni, ya wahai Khalifah, ni ada hadis Nabi. Nabi pernah bersabda, hukum dia begini-begini. Kalau tak ada Quran pun tak ada, hadis Nabi pun tak ada, maka berijtihad.
Berijtihad berdasarkan berkaedah usul fiqh, kaedah hukum syarak yang kita kena faham. Hukum syaraknya kena faham. Maqasid syariahnya, usul fiqhnya kena faham semua. Kalau tak faham tak boleh berijtihad. Ini syarat ijtihad. Zaman sekarang tak ada ulama macam Imam Syafi'i, macam Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal. Tak ada zaman learning. Macam mana kalau mari masalah baru, maka kena buat majlis fatwa, majlis ulama yang mengendalikan urusan ini. Ulama-ulama dikumpul. Tak padan dengan ulama, panggil pula saksi pakar. Saksi pakar, pakar perubatan, pakar pertanian, pakar hayawan, pakar apa. Barulah buat satu hukum dalam perkara yang tidak ada nas. Ini dia ijtihad. Inilah hebatnya agama Islam ni. Tak ada dalam agama lain. Agama lain tak ada, hanya agama Islam saja yang ada macam ni. Di sinilah sempurnanya agama Islam. Sehingga orang kafir nak buat undang-undang, terpaksa dia mengaji kitab fiqh Islam. Kalau tak mengaji kitab fiqh Islam, orang kafir tak reti nak buat undang-undang dia sendiri. Masalah dia lawan Islam bab lain, tapi dia nak buat, nak susun undang-undang, nak buat hukum tu, dia kaji juga kitab fiqh Islam ni. Dia jadi masalahnya orang Islam sendiri tak mengaji fiqh dia, tak mengaji hukum, apakah orang kafir pula. Orang kafir ambil orang Islam, kita orang Islam ambil orang kafir. Ini jadi balik. Mesti hari ni huru-hara. Pasal apa huru-hara? Hak nak ke Islam ni nak balik ke Islam. Hak tak nak ke Islam kata kalau ikut Islam tak maju. Berlawan dua puak ni. Tempat kita gitulah juga. Tempat kita ni akan berlaku begitu. Hak nak ke Islam, Islam lah petunjuk yang sebenar. Kena balik ke Islam. Perkara yang ada nas. Hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir, ini ada. Yang tak ada nas, ijtihad. Boleh selesai semua masalah. Hak yang tak embuh ke hukum Islam, tak embuh juga sampai bila-bila. Ini perbezaan dia antara nak ke Islam dengan tak embuh Islam. Barang siapa yang nak ke Islam, tak ada nas, dia berijtihad, maka kalau betul boleh 2 pahala. Kalau dia berijtihad salah pandangan dia, maka boleh 1 pahala. Dapat pahala belaka. Hak semayang baca bismillah, masa Fatihah boleh pahala. Hak semayang tak baca bismillah, masa Fatihah boleh pahala juga. Kalau takdir dia betul boleh 2 pahala, dia salah 1 pahala. Hak semayang tarawih 20 rakaat boleh pahala. Hak semayang tarawih 8 rakaat boleh pahala. Hak dak semayang tarawih tak ada pahala semayang tarawih. Senang je. Tak usah duk balah lah 8 ke 20 ke. Asal semayang tarawih sudah, tak mau semayang sudah. Semayang waktu tak boleh tinggal sekali-kali. 5 waktu ni tak ada ijtihad. Kalau ada orang ijtihad pakai niat, itu bukan sesak dah tu. Itu bukan hukum syarak. Ini hukum syarak yang kita kena faham. Inilah maksud barang siapa yang berijtihad betul 2 pahala, berijtihad salah 1 pahala. Ijtihad ni ada hadis. Bila Nabi SAW nak hantar Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi tanya, wahai Mu'adz, aku nak tanya mu, bila mu pergi ke Yaman, mari apa-apa masalah, mu nak ukur macam mana? Mu'adz kata, wahai Rasulullah, saya hukum dengan kitab Allah dengan Quran. Kalau tak temu dalam Quran, mu nak buat mana wahai Mu'adz? Kata Mu'adz, saya hukum dengan sunnah Rasulullah. Kalau sunnah Rasulullah pun tak ada, macam mana? Saya berijtihad. Berijtihad dan saya tidak menyimpang, tak menyeleweng daripada Islam. Alhamdulillah, kata Rasulullah. Tuhan yang kami petunjuk kepada utusan Rasulullah, apa yang meredakan Rasulullah. Wahai Mu'adz, ingat baik, bila mu pergi ke Yaman, Yaman ni ada golongan ahli kitab. Golongan ahli kitab ialah golongan yang tahu kitab, orang Yahudi, orang Kristian. Belum mu pergi dinung, jaga baik. Yang pertama, jangan lupa ajak orang masuk Islam. Ajak ahli kitab ni masuk Islam.
beritahu kepada mereka dengan 2 kalimah syahadah. Nak masuk Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, beritahu ke dia Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu. Setelah mereka sembahyang 5 waktu, beritahu ke dia Allah mewajibkan ambil harta kepada orang yang berada, dia beri kepada mereka yang tidak berada. Jaga-jaga, jangan buat zalim. Ambil harta yang mereka sayang, jangan. Kerana doa orang kena zalim, dia perkenankan oleh Allah. Wahai Mu'ad, tak ada dinding antara dengan Allah. Ini uslub dalam mengajar orang masuk Islam. Mula-mula ajak mengucap 2 kalimah syahadah, jangan ajak lagi orang lain. Setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, beritahu sembahyang 5 waktu. Setelah dia sembahyang, beritahu yang berikutnya. Jangan ada mengucap rakyat dah. Kalau mau masuk Islam kena sunat. Masuk Islam kena ni, masuk Islam kena ni, masuk Islam kena sembahyang 5 waktu. Kalau rajin sembahyang tarawih 20 rakaat, kena tahajud pula. Kawan ngucap dah lagi. Itu dak kena cara. Ini cara yang diajar oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam.